teringat atuk. Rasa nak pulang ke Bagan Datuk. Kalau teringat atuk. Jangan lupa pulang ke Bagan Datuk. Jemputlah sayang, jemputlah masuk. Kasih kita tidak pernah lapuk. Berpanjangan walau pernah merajuk. Tengok tu. Bagan Datuk. Kelapa boleh dianggap sinonim dengan Bagan Datuk. Malahan kelapa menjadi nadi ekonomi Bagan Datuk sejak 1900. Pembukaan Pekan Bagan Datuk turut dipengaruhi oleh kedudukan industri kelapa yang begitu menggalakkan di Tanah Melayu sejak awal 1890-an. Berbicara mengenai pembukaan Pekan Bagan Datuk 100 tahun lalu tidak akan lengkap sekiranya mengetepikan peranan industri kelapa. Biarpun pekebun-pekebun kecil Melayu telah mula menanam pokok kelapa di hilir Perak pada sekitar tahun 1870-an, tetapi pasaran kelapa ketika itu tidaklah menggalakkan. Kelapa hanya ditanam untuk kegunaan sendiri selain membuat minyak untuk menggoreng makanan. Laporan tahunan Residen British Perak, F.A. Swettenham pada 1893 mengenai pemasaran kelapa mula menarik perhatian ramai termasuk peladang-peladang British. Menurut Swettenham, sejenis bahan mentah yang disebut kopra bernilai $4,054 telah mula dieksport dari daerah hilir Perak pada 1893. Pada tahun 1897, dilaporkan Mukim Bagan Datuk dan Rungkup menghasilkan antara 50,000 hingga 60,000 biji kelapa yang bernilai antara $1,000 hingga $1,200 pada harga $20 bagi 1,000 biji. Laporan ini terkandung di dalam Monthly Report of Lower Perak yang diterbitkan oleh Perak Government Gazette pada April 1897. Buah-buah kelapa itu dihasilkan oleh pekebun-pekebun kecil Melayu. Kedudukan harga kelapa yang semakin baik berdasarkan perkembangan yang berlaku pada awal 1898 di Singapura dan Selangor telah menarik perhatian peladang-peladang British untuk meneroka tanah-tanah baru di Bagan Datuk. Pemodal-pemodal Eropah mula tertarik dalam industri memproses kelapa kering untuk dijadikan minyak. Dan sebuah syarikat yang menjalankan industri itu secara besar-besaran telah ditubuhkan iaitu Singapore Oil Mills. Di Kuala Selangor pula, European Company di bawah pengurusan H.C. Holmes telah mula membuat permintaan terhadap kelapa kering dari seluruh negeri-negeri Melayu bersekutu termasuk negeri Perak. Penerokaan tanah-tanah baru di Bagan Datuk juga turut dipengaruhi oleh faktor kejatuhan harga kopi dan tebu sejak pertengahan 1890-an selain masalah serangga perosak yang merunsingkan pemilik-pemilik estet-estet Eropah. Dalam satu mesyuarat Malay States Coffee Company di Colombo pada 21 Mei 1898, ketetapan diambil untuk tidak lagi menanam pokok di estet-estet syarikat itu. Sebaliknya, disarankan supaya tanaman kelapa menggantikan tanaman kopi. Kelapa juga telah menggantikan tebu di estet-estet utama. Di hilir Perak, tebu hanya ditanam secara selingan kepada pokok kelapa dan getah menjelang 1906. Pembukaan kilang-kilang memproses kelapa kering untuk dijadikan keju dan minyak berkembang di Eropah termasuk di United Kingdom dan Jerman pada 1902. Telah meningkatkan lagi kepentingan tanaman kelapa di hilir Perak. Negara-negara yang menjadi pengimport terpenting kelapa kering pada 1904 ialah United Kingdom, Amerika Syarikat dan Jerman. Dinafikan bahawa orang Melayu menjadi peneroka awal tanah-tanah di Mukim Bagan Datuk pada sekitar pertengahan 1870-an. Tetapi proses penerokaan yang drastik melibatkan pembukaan estet-estet kelapa milik syarikat-syarikat British berlaku sejak tahun 1896. Era inilah yang membawa kepada pembukaan Pekan Bagan Datuk.
Berikutan permintaan dan harga kelapa yang meningkat, peladang-peladang British mula mencari tanah-tanah baru yang sesuai bagi membuka estet-estet kelapa. 1903, Inspector of Coconut Plantation bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu, L.C. Brown melaporkan banyak daerah di NNB sesuai untuk pertumbuhan kelapa dan dapat mengeluarkan hasil dengan cepat dan bermutu. Salah satu tempat yang disebutkan oleh Brown ialah Mukim Bagan Datuk. Hari ini saya berada di rumah ataupun di kawasan kebun milik penduduk kampung di Bagan Datuk ni, yang mana mengusahakan penanaman kelapa secara kecil-kecilan. Jadi saya nak tengok kat sini cara mereka mengait dan mengupas kelapa menggunakan batang cuk. Mari kita tengok, ataupun kita kata secara tradisional. Like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to see. It's like walking through the sky where the stars come and go. It's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are moments, night is long, yet we linger in the past. Tell me, do you feel the same? I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet, it might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in the air. Like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to see. We move on and live it as it is, but once in a while, let the reminiscence brighten this melody. Leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to see. Like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to see. Saya cuba pula untuk mengetik kelapa dengan menggunakan batang cuk. I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet. Tentang bagaimanakah bermulanya sejarah penanaman kelapa di Bagan Datuk ni. Okey, terima kasih kepada soalan yang tanya tadi. Sepanjang pengetahuan yang Pak Cik tahu, di Bagan Datuk ni bermula pada zaman British lah. Maknanya zaman penjajahan British. Lebih kurang dalam tahun 1940-an lah, sebelum kita merdeka. Jadi di Bagan Datuk ni telah dinyatakan ada satu syarikat Inggeris yang mana telah mengusahakan penanaman di kawasan tanah di Bagan Datuk ni lebih kurang dalam lingkungan 500 hektar ya. Jadi untuk menjawab soalan tu tadi, jadi pada masa itu bermulalah penanaman kelapa. Jadi mana-mana orang kampung, tanah-tanah mereka telah menjadikan sebagai sumber lah pendapatan daripada hasil yang telah dibawa oleh pedagang Inggeris tadi ke Bagan Datuk. Okey Cik, apakah faktor yang menyebabkan Bagan Datuk ni sesuai dijadikan tapak penanaman kelapa? Okey, untuk menjawab soalan itu, sebenarnya di Bagan Datuk ini adalah kawasan
di tepi laut, di tepi Selat Melaka. Jadi faktor yang paling sesuai adalah faktor tanah. Kerana di kawasan Bagan Datuk ini hanya buah kelapa sahaja yang boleh ditanam yang subur. Berbanding dengan kawasan-kawasan lain yang boleh ditanam seperti pokok buah-buahan, seperti doroyan, buah-buah manggis. Tapi di Bagan Datuk ni tak sesuai. Jadi oleh itu, daripada permulaan dibawa oleh orang Inggeris tadi, pedagang Inggeris, jadi orang kampung ini pun teruslah menjadikan kelapa ini sebagai tanaman utama. Disebabkan kerana tanah itu begitu subur untuk ditanam. Orang sini panggil buah nyong. Orang Perak kata buah nyong. Jadi buah nyong tu buah kelapa lah, ya, sama. Jadi itu sebab. Jadi oleh itu, masa yang pakcik ingat lah, zaman itu memang buah kelapa ini menjadi sumber pendapatan. Kerana untuk makluman encik lah, ya, bahawa buah nyor ni boleh dijadikan sebagai minyak masak. Sebelum dulu, sekarang ni dah kelapa sawit, minyak kacang soya, ya. Tapi dulu buah nyor ni lah sebagai sumber untuk dijadikan minyak masak, ya. Sebelum dulu memang tak ada minyak yang seperti sekarang ni, ya. Dulu inilah sumbernya minyak masak. Selain daripada itu, kita tahu buah nyor ni kita proses dia, kita parut, kita mesin. Dulu kita pakai kukor buah nyor tu, ya, isinya tu dikukor halus, lepas tu diperah, ambil santan. Santan itulah boleh buat macam-macam, buat masakan, kuih, ya, buat dodoi, buat rendang. Jadi oleh kerana itulah, kerana kawasan Bagan Datuk ini faktor tanahnya subur. Pasal apa? Dia berdekatan, kawasan ini separuh ini adalah sesuai kerana dia berdekatan dengan air laut, air masin. Jadi tanah ini sesuainya buah kelapa je, buah nyor je. Buah-buah lain tak sesuai. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih untuk perkongsian Cik tentang sejarah tentang Bagan Datuk ni. Yes, there is something and there is nothing. There is nothing in between, and in my eyes there is a tiny dancer watching over me. He's singing, she's a lady, and I am just a boy. He's singing, she's a lady, and I am just a line without a. Oh baby, I am a wreck when I'm without you. I need you here.